Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul satu majlis ilmu selepas sama-sama menunaikan salat subuh berjemaah. Dan kuliah kita ni untuk tuan-tuan satu kuliah yang berat sebenarnya. Ia berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan hukum, kaitan di antaranya. Kerana perkara yang namanya hadis adalah penyempurna kepada Al-Quran, asas yang penting untuk memberikan kepada kita satu sandaran berkaitan dengan segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan, terutamanya bila ia berkaitan dengan hukum hakam. Bila berkaitan dengan penceritaan ataupun dipanggil sebagai raqaiq, sebagai motivasi, maka para ulama akan mengambil semua hadis sama ada ia kuat ataupun lemah. Tapi bila ia berkaitan dengan hukum, kuna tashaddadna fi, kita akan menjadi lebih tegas dan lebih ketat dalam pengambilan kerana ia berkaitan dengan halal dan juga haram. Maka inilah satu bukti bahawa Allah telah menjaga Islam ini dengan adanya periwayatan hadis yang dipanggil sebagai al-isnadu minad din, iaitu periwayatan adalah sebahagian daripada agama. Dan juga dengan adanya periwayatan, maka tidak bolehlah seseorang untuk berkata apa yang dia kehendaki kerana semua telah dibukukan. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Abdullah bin Mubarak. Kalau tidaklah kerana sanad, iaitu hadis-hadis ini, maka tentulah semua orang boleh berkata apa yang dia nak kata. Oleh kerana itu Islam telah pun dipelihara oleh Allah dengan adanya Quran dan sunahnya dengan adanya hadis. Marilah kita baca sikit di permulaan kitab ini yang menerangkan tentang keutamaan ilmu hadis, ya. Jadi pertamanya kita berkenal dengan penulis kitab. Orang kata tak kenal tak cinta. Siapakah Ibnu Mulaqin? Walaupun beliau ni tidaklah famous dan popular kepada publik, orang ramai, tapi sebenarnya beliau punya jasa yang besar dalam hadis dan juga dalam mazhab Syafi'i, yang membuktikan bahawa sandaran dalam mazhab Syafi'i adalah Quran dan juga hadis. Ya, tidak seperti dikatakan oleh sebahagian orang yang tidak faham, mengatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i ini banyak pandangan-pandangan peribadi yang tidak berteraskan kepada hadis. Ini adalah satu pandangan yang sangat zalim, pandangan yang tidak bertanggungjawab sebenarnya. Jadi baik, kita perkenalan. Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Asy-Syafi'i, gelarannya adalah Sirajuddin, Abu Hafs, Ibnu Nahwi dan Ibnu Al-Mulaqin. Ini adalah tradisi orang-orang Arab, para ulama. Mereka ada gelaran, mereka ada panggilan, mereka ada nama betul. Kadang-kadang nak sampai kepada nama itu panjang gelarannya. Ya, Al-Hafiz lagi, kemudian orang panggil nama Syamsuddin lagi, contohnya Sirajuddin. Ini menunjukkan kepada kedudukan. Macam kita bayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi pada nama-namanya yang unggul itu ada banyak. Kerana satu tak cukup untuk menterjemahkan tentang zatnya yang maha agung. Maka begitulah gelaran diberikan kepada orang-orang saleh, orang-orang alim di kalangan umat ini. Jadi beliau dilahirkan di Kahirah pada hari Khamis 22 Rabiul Awal 723 Hijrah. Apabila berusia 6 tahun ayahnya meninggal dunia. Sebelum wafat, ayahnya telah berwasiat kepada Isa Al-Maghribi, seorang guru Al-Quran di Masjid Ibnu Tulun, supaya menjaga anaknya. Kemudian orang itu menikahi ibunya. Justru beliau dikenali sebagai Ibnu Mulaqin. Begitulah tradisi orang-orang saleh. Dia bila merasakan ajalnya dekat, dia melihat apa yang akan menyelamatkan anaknya, keturunannya. Kerana harta belum tentu dapat selamatkan seseorang, tuan-tuan. Yang dapat menyelamatkan mereka adalah agamanya. Maka bagaimana nak pastikan kesinambungan pendidikannya itu dapat dilakukan? Dia melihat kepada orang kelilingnya, siapalah boleh didik anak aku, ya.
bila dia merasa dirinya akan mati, sakit contohnya. Jadi Allah mengirim kepada seseorang itu tanda-tanda untuk dia sedar bahawa dia akan mati, penyakit contohnya. Maka orang-orang saleh akan membuat persiapan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang membuat persiapan untuk dia mati dan membuat perkiraan perjalanannya ke akhirat itu, apakah bekalan yang dia nak bawa. Maka orang salih ini mengingat, berfikir tentang anaknya. Harta boleh cari tuan-tuan, tapi agama ni bukan senang untuk dikemukakan kepada anak-anak. Tengoklah sebagai contohnya musim yang lama kita tidak keluar, duduk kat rumah. Apa buat kat rumah? Dapat hafal Quran tak agak-agaknya? Dapat tak baca hadis 40 hadis, ribuan hadis Nabi, 40 tu boleh hafal tak agak-agak? Boleh tak memahami asas-asas akidah kalau orang bertanya kepada kita? Hanya sedikit orang sahaja yang Allah beri rahmat padanya untuk pengisian masa dengan cara berkualiti macam tu. Selainnya tenggelam, hanyut, lemas dalam lautan hiburan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tengoklah julat pencapaian syarikat-syarikat hiburan di dunia, mencapai angka yang bukan-bukan besarnya, kerana menunjukkan kepada kita hiburan ni tetap keutamaan bagi orang. Kalau tanya pada budak-budak muda pada hari ini, kenal tak imam-imam mazhab? Dia lebih mengenali mungkin pemain bola sepak ataupun artis-artis timur dan juga barat. Tapi kalau tanya kepada dia sahabat, memang jauh sekali lah tuan-tuan. Ya, inilah dia masalah yang ada dalam kehidupan sebahagian daripada orang Islam. Bagaimana nak mengatasi? Kitalah yang kena mulakan tuan-tuan. Buatlah sedikit dalam ruang kemampuan kita selagi hayat masih ada. Jadi ayah tirinya membimbing beliau dalam menghafaz Quran dan kitab Umdatul Ahkam. Jadi inilah dia peranan bapa penjaga yang salih. Walau itu bukan anaknya, tetapi mendengar wasiat daripada sahabatnya itu, dan dia pula telah berkahwin dengan wanita itu dan memiliki anak, yang telah memiliki anak daripada sahabatnya, maka dia melihat tak ada cara lain untuk kau selamat nak melainkan agama, kefahaman kau kepada Quran. Kau jaga Quran, Quran akan jaga hidupmu. Tapi kalau kau tinggalkan Quran, tiada siapa boleh jaminan untuk. Selepas itu beliau mengarahkannya untuk mempelajari kitab mazhab Maliki di Mesir ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dalam Masjid Al-Azhar yang besar itu, tuan-tuan lihat ada tulis di dindingnya sudut Syafi'i, ni sudut Maliki, ini sudut Hanafi, ini sudut Hanbali. Semua mazhab belajar dengan makmur, tak ada pun pengecaman dan tekanan diberikan kepada mereka, kerana manusia ni mempunyai masa yang terbatas. Kalau saya membesar dalam mazhab Syafi'i daripada datuk saya, moyang saya, amat sukar, sesulit dan pendek masa untuk menelaah mazhab yang lain. Itu hakikatnya. Maka begitulah yang berlaku bila seorang dibesarkan dalam satu mazhab, maka sukar untuk beralih daripada mazhab yang lain, walaupun semuanya daripada Rasulullah SAW. Kerana imam-imam mazhab ini telah pun berperanan untuk menerangkan kepada kita mengikut penghayatan dan keupayaannya pada waktu yang jauh lebih baik daripada kita. Pada masa ilmu kukuh di dada para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Kata seorang cendekiawan Islam terkemuka, Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, orang Indonesia, Bukit Tinggi, orang alim. Jarang-jarang orang Nusantara boleh capai ilmu yang luas seperti beliau. Bahawa mazhab ni macam paip, tamsilan moden untuk kita faham. Paip air ni peranannya untuk sampaikan air ke rumah, bukan? Walaupun Selangor selalu tak ada air sekarang, ya, daripada dam, daripada empangan dia membawa paip itu ke rumah kita. Imam mazhab ini peranannya macam tu, dia mengkaji, dia menapis dan dibawa kepada kita. Kita tak ada kemampuan yang cukup macam mereka, kerana mereka ni Masya Allah orang bertakwa, orang alim, orang saleh, menghafal beribu-ribu hadis. Macam Imam Ahmad itu ditanya bagaimana nak seseorang itu dia gelar gelaran Al-Hafiz, adakah dia hafal 100,000 hadis? Imam Ahmad diam, 200,000 hadis dia diam, 300,000 hadis Imam Ahmad kata la ba'sa bihi, okeylah 300,000. Ada orang boleh hafal pada ini tuan-tuan, banyak macam tu. Minda mereka sangat bersih, waktu mereka sangat berkat.
maka Allah beri pada mereka banyak kelebihan. Ya, bagi menerangkan keberkatan ni, ada orang persoal kan, betul ke mereka boleh puasa 7 ribu? Betul ke boleh baca Quran? Ada seorang ulama tuan-tuan namanya Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, seorang ulama di Shanqit, Mauritania. Dia boleh membaca Al-Quran daripada waktu bulan puasa Ramadan itu zuhur sampai maghrib, berhenti, buka, sambung maghrib, isyak, khatam Quran tiap-tiap malam. Anak muridnya kata dia baca lancar dengan tajwidnya. Maka ada orang yang tak yakin dengan perkara ni, dia berkata mana boleh, tak masuk akal. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah memberi anugerah kepada orang bukan kerana akal kita yang mampu fikirkan, kerana keberkatan yang ada padanya tidak ada pada kita. Itu perkaranya. Seseorang kita mungkin mempunyai niat yang baik dan bekerja seharian penuh, tiba-tiba kerana kepenatan yang amat sangat dia tertidur lepas zuhur itu, tidur, maka 15 minit terkejut, dia pun rasa macam tidur 2-3 jam betul tak? Maka Allah memberikan kepadanya keberkatan pada 15 minit itu macam 3 jam orang lain. Mungkin malam tadi seorang berguling-guling di atas katil dari pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi, tak boleh lelap, rasa macam panjang sangat waktu, tak tidur-tidur. Tapi orang ini tidur 15 minit kerana keberkatan hidupnya, jasanya kepada umat, maka dia tidur 15 minit itu macam orang lain 15 jam. Inilah contoh keberkatan untuk bagi faham. Jadi beliau belajar mazhab Maliki, tapi Ibnu Jama'ah menasihatinya supaya diarahkan kepada mazhab Syafi'i. Lalu beliau pun diarahkan untuk menghafal kitab Minhaj. Lalu beliau pun menghafal kitab itu dan membacakannya di hadapan Ibnu Sayyid An-Nas dan juga Al-Qutub Al-Halabi. Maka budak muda ini, anak ini dipesan, marilah belajar mazhab Syafi'i. Walaupun Maliki ada, belajar mazhab Syafi'i. Maka dia pun pilih mazhab Syafi'i untuk dihafalnya, dikajinya, didalaminya. Ini kecenderungan masing-masing lah tuan-tuan. Kita tidak boleh memperkecilkan orang lain. Kalau kita belajar di negara Arab, guru-guru kami di Jordan memanggil orang mazhab Hanafi ini, dipanggil As-Sada Al-Hanafiyah, Sadatun Al-Hanafiyah, ketua-ketua kami mazhab Hanafi. Pada mazhab Syafi'i itu dia menghormati semua. Imam Syafi'i pun berkata dengan penuh tawaduknya, ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Setiap kita ni sebenarnya adalah terhutang budi yang amat sangat kepada Abu Hanifah, kerana Abu Hanifah lah yang mencetuskan pemikiran kreatif sehingga membentuk mazhab yang pertama dalam sejarah umat Islam, mazhab Hanafi itu. Ibnu Mulaqqin sejak kecil lagi telah tertarik kepada ilmu hadis. Beliau mendatangi guru-guru hadis di negerinya untuk belajar hadis dan dikatakan telah membaca 1000 kitab hadis. Banyak tu 1000. Cuba kita sebut kitab-kitab hadis yang kita tahu. Tak sampai 10 Saya tu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, 6. Campur dengan Bazar, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban. Apa lagi? Tak apalah, masuklah di 40 Imam Nawawi. Riyadhus Salihin, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rupanya ada 1000 kitab hadis. Beliau memiliki kekayaan yang melimpah. Beliau gemar mengumpul buku hingga perpustakaan pribadinya sangat besar dan mengandungi manuskrip yang sangat bernilai. Allah beri kekayaan kepada orang tertentu. Ada kalangan para ulama ni yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya, ada yang pandai berniaga. Jadi ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Macam orang biasa juga. Cuma orang-orang yang ada ilmu agama ni kadang-kadang kelebihannya sama dengan orang biasa. Kalau orang tu pandai, dia pun pandai berniaga juga contohnya. Ada yang tidak pandai, maka ada yang tidak pandai juga. Macam Imam Syafi'i kita yang sangat mulia itu, dia tak pandai berniaga. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi ada je harta dalam koceknya, murah rezekinya. Melihat anak muridnya nak berkahwin, dia baginya duit untuk membolehkan dia berkahwin. Lalu dia berkata, tak ada apa tinggal untuk aku, tak apalah untuk engkau kahwin. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ibnu Mulaqqin menimba ilmu pada ramai ulama di Mesir. Selepas itu beliau melanjutkan pelajarannya ke Damsyik, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ini nama dia Rihlah fi talabil ilmi. Rihlat, mencari ilmu. Tapi zaman sekarang keadaan ini sudah tidak berlaku lagi. Dan
syaraful ilmi di sudut sanad ini sudah pun bertukar kepada sijil-sijil universiti. Orang pergi belajar kat Yaman, maka tempat belajar dia akan produce sijil untuk dia. Pergi ke Azhar, pergi ke Madinah, pergi ke Jordan, ke Maghribi sebagainya. Kerana dari sudut sanad ini sudah pun terhenti. Kalau kita pergi belajar dengan guru-guru pun kita hanya mengambil syaraf saja. Syaraful sanad dipanggil, syaraful isnad. Jadi kalau zaman dahulu mereka berjalan jauh-jauh untuk mencari hadis, menulisnya, mengkajinya. Tapi sifat pembelajaran seperti ini sudah pun berakhir. Maka telah ditukar kepada sistem universiti yang lebih dapat menjaga keaslian ilmu itu daripada penipuan dan sebagainya. Di setiap negeri mereka berjumpa dan menerima ilmu daripada para ilmuwan yang berada di tempat itu. Antaranya gurunya yang terkemuka adalah Al-Hafiz Khalil bin Qaykaldi Al-Ala'i, Abdurrahim Al-Isnawi, ini faqih mazhab Syafi'i, Izzuddin ibn Jama'ah, Qutubuddin Al-Halabi, Taqiyuddin Al-Subki, Ibn Sayyid Al-Nas, Abu Hayyan Al-Gharnati dan Ibn Hisham Al-Nahwi. Ini sebahagian daripada guru-gurunya. Kerana banyak tempat yang ditujunya, banyaklah gurunya, banyaklah ilmunya. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad, mana lebih baik, belajar daripada seorang guru yang menguasai semua ilmu ataupun mencari banyak guru, banyak ilmu? Jawapan Imam Ahmad, lebih baik banyak guru dan banyak ilmu. Kerana seorang saja dia tidak akan menguasai kesemuanya sekali. Jadi kalau anak-anak kita nak pergi belajar kat negara Arab, pesan dia supaya cari guru-guru Arab, jangan cari guru Melayu. Kerana amat kerugian. Pergi ke negara Arab, balik tak boleh baca kitab Arab kerana gurunya kat sana orang Melayu. Ada setengah negara yang kita pergi, negara Arab ni orang Melayu yang cukup ramai. Pergi mana jumpa orang Melayu, naik bas jumpa orang Melayu, kedai makan jumpa orang Melayu. Orang Melayu boleh ramai pada orang Arab. Maka tanggungjawab pesan kepada tuan-tuan ni ada menaja orang pergi ke negara Arab, pesan belajar pada guru-guru Arab. Amat malang sekali kalau tak boleh baca kitab Arab, tak boleh cakap Arab. Ada satu pengalaman lah tuan-tuan, di Indonesia ulama'nya ramai, pondok-pondoknya besar-besar. Kalau kat Malaysia ni 1000 orang dah kira ramai. Dekat Indonesia, Kalimantan, kalau kita pergi ziarah, pondoknya sampai 100,000 orang anak murid. Ramai tuan-tuan, 100,000 orang anak murid. 10,000 itu biasa, 10,000 anak murid itu biasa. Guru-gurunya hebat-hebat, alim-alim, memang orang-orang alim. Tapi guru ini bila pergi ke negara Arab ziarah, kita jadi penterjemah. Kita budak biasa je, budak universiti kan, budak Jordan, budak Madinah, kita jadi penterjemah je. Tuan guru ni anak muridnya ratus ribu di Indonesia. Bila sampai dekat negara Arab, kita pun baru jumpa dengan tok-tok Syekh Arab lah. Maka tok Syekh Arab cakap lain dipahamnya. Kita jadi penterjemah, jadi kekok. Macam mana ni tuan guru dia tak faham bahasa Arab, padahal mengajar kita Arab, dia tak faham bahasa Arab. Lama orang cakap lain dia jawabnya. Terjemah, kita terpaksa terjemahkan, kena betulkan. Banyak pengalaman tuan-tuan. Akhirnya oleh kerana malu, orang tanya lain, jawab lain, tuan-tuan guru ni pun dah segan nak jumpa tok-tok Syekh. Akhirnya pergilah ziarah kubur-kubur yang terdapat di sana, kubur ulama-ulama. Ialah bagus lah. Tapi dari sudut kaedahnya, jumpa orang yang hidup lebih baik pada jumpa orang yang mati. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini satu kekurangan lah, keaiban lah. Tak boleh baca kitab Arab, tak boleh cakap bahasa Arab, padahal orang itu dalam bidang Islam. Jadi balik pada kisah tadi, Muhammad menyuruh seorang itu belajar ramai guru. Jangan jadi macam sebahagian orang pergi ke negara Arab belajar dengan tok guru Melayu. Tok guru Melayu cakap Melayu lah, cakap Nusantara lah, nanti balik boleh baca kitab Melayu, tak boleh baca kitab Arab. Seorang je gurunya, bila jauh-jauh seorang je gurunya, seorang. Padahal di Azhar itu beribu-ribu ulama ni hebat, tapi tidak ambil peluang macam tu. Baik, murid-murid beliau, kemasyhuran Ibnu Mulaqqin menarik ramai manusia untuk menimba ilmu daripada ini. Ramai antara mereka tampil sebagai tokoh ulama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Masya Allah, rupa-rupanya Ibn Hajar Asqalani yang terkenal ni, pemilik kitab-kitab yang hebat, namanya antaranya Fathul Bari, anak murid pada Ibn Mulaqqin rupanya. Kan itu dalam hadis mengatakan ruba as-sami' aw amin, ruba muballighin aw amin as-sami'.
Kadang-kadang orang yang dengar hadis itu menyampaikan kepada orang lain, orang yang disampaikannya itu menjadi lebih alim daripadanya. Ini selalu berlaku. Anak murid lebih hebat daripada gurunya. Tapi kita tak pernah ambil hati dah tuan-tuan. Cikgu-cikgu sekolah rendah mengajar math, sains, jumpa anak murid 20 tahun kemudian jadi doktor pakar ke HKL. Betul tak? Biasa kan? Pergi ke mana-mana jumpa anak murid nak pergi ke UK, nak dapat award daripada UK. Anak murid kita nak belajar. Itu biasa berlaku tuan-tuan, dan tidak ada sedikit merasa iri hati kepada guru yang mulia ini terhadap anak muridnya yang pergi lebih jauh daripada ini. Itu biasa. Jadi Ibn Hajar lebih terkemuka daripada gurunya Ibn Mulaqin. Ibn Hajar juga kaya macam gurunya Ibn Mulaqin. Ibn Hajar adalah seorang tokoh ulama Syafi'i yang sangat kaya tuan-tuan. Pernah satu hari dia berjalan naik kudanya, macam kuda ni macam kereta mewah yang sangat tuan-tuan, kuda yang mahal, yang tegap. Lalu bertemulah dengan seorang Yahudi di tengah jalan. Yahudi itu miskin. Yahudi itu berkata kepadanya, tuan guru, syekh, imam, anda adalah orang yang kaya, orang alim, mana nak letak hadis Nabi tuan yang berkata bahawa dunia ini adalah ibarat penjara kepada orang beriman dan syurga kepada orang kafir? Mana letak hadis ini? Saya yang berada dalam neraka sekarang, tuan berada dalam syurga kat dunia. Tanya pada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar pun kata, mesti dekat-dekat aku cakap dengan kau. Dia pun turun dari kudanya. Aku cakap dengan kau dengar baik. Kalau nak dipahami hadis Nabi aku, Nabi tidak berkata melainkan kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Untuk aku terang kepada engkau begini, kedudukan Nabi menyatakan bahawa kat dunia adalah ibarat penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Kau nak tahu tak, apa yang aku dapati nikmat pada hari ini kalau dibandingkan akhirat, ibarat aku duduk dalam penjara. Engkau walaupun hidup dalam keadaan miskin seperti ini, kau dah bandingkan akhirat, engkau sebenarnya dah syurga. Akhirat besok kau kena balon betul-betul. Maka terdiamlah Yahudi itu, terkejut dia tuan. Ini adalah orang yang alim, mantiknya bagus, dapat jawab dengan pantas. Faham tuan? Macam tak faham ni. Kenikmatan yang kau nampak aku hidup ini, walaupun kau nampak hebat, sebenarnya nak banding akhirat macam neraka dia lagi. Dan kesusahan kau nampak susah ini, sebenarnya banding akhirat besok, ini syurga tadi. Kerana akhirat lagi susah untuk kau. Kau nampak kau susah, akhirat besok tak boleh nak dibandingkan, terlalu susah, payah untuk kau. Tuan-tuan ya. Jadi ini antara anak muridnya. Kemudian Abu Zur'a Al-Iraqi, Ibn Sibti Al-Ajami, Abdullah bin Muhammad Al-Qurafi, ramai lagi anak muridnya yang menjadi manusia yang hebat. Sebagaimana guru yang hebat itu melahirkan anak-anak murid yang hebat, tawaduknya dengan ilmunya. Ibn Mulaqin terkenal sebagai seorang tokoh yang pakar bidang hadis, fiqih dan juga tasawuf. Tasawuf ni ilmu akhlak tuan-tuan. Ada kalangan mereka tak setuju tasawuf ni tak boleh ambil perkataan sufi. Sufi ni maknanya adalah kehidupan yang berteraskan kepada kehidupan macam orang-orang orang-orang padri ataupun orang-orang rahib yang pakai baju kasar daripada bulu. Suf, satu perkataan dia suf, bersih maknanya. Jadi tasawuf ke, akhlak ke, tazkiyatun nufus ke, tasawuf ke, sama je makna dia. Dia perbezaan istilah tapi merujuk kepada yang sama, penjagaan hati. Jadi ulama-ulama Islam ini mereka sangat menitik beratkan isu hati. Ya, sampai dikatakan satu kata-kata daripada Imam Malik, sebenarnya bukan daripada beliau, man tafaqqaha wala man tafaqqaha, siapa yang bertasawuf tapi tidak mempelajari ilmu fiqih, maka dia akan jadi orang tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu fiqih tapi tak belajar tasawuf, dia akan tafassaqa, dia akan jadi orang fasik. Kerana ilmu ini punya kaitan yang rapat satu sama lain. Ya, baik. Beliau banyak menulis ilmu dalam kitab dalam ilmu tersebut. Asyuti berkata, 4 ulama yang hidup semasa As-Siraj Al-Bulqini, Siraj Ibn Mulaqin, Az-Zain Al-Iraqi, An-Nur Al-Haythami. Yang paling menguasai fiqih adalah Bulqini, yang paling menguasai hadis adalah Al-Iraqi, yang paling banyak karangannya Ibn Mulaqin,
yang paling banyak hafazannya adalah Al-Haythami. Ini adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. 4 ulama yang dinyatakan oleh guru-guru Hafiz Ibn Hajar Asqalani, 3 orang daripada mereka memiliki tahun lahir dan wafat yang berturutan. Ibnu Mulaqin lahir pada tahun 723 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 804 Hijrah. Bulqini lahir pada 724 Hijrah dan wafat pada 805 Hijrah. Iraqi lahir pada 725 Hijrah dan wafat pada 806 Hijrah. Kenapa para ulama yang membuat tarikh lahir, tarikh wafat, tuan-tuan? Kerana ia punya kaitan dengan ilmu tersebut. Ya, seperti ada seorang yang datang jumpa Muawiyah lalu berkata kepadanya tentang satu perkara yang disebut oleh seorang Syiah yang datang bercerita tentang tuntutan Sayyidina Ali kepada Muawiyah. Maka raja yang ada pada masa itu pun bungkam, dia tak boleh jawab. Ini ada bukti surat bahawa keturunan Sayyidina Ali menuntut haknya untuk dapat semula pada tahun sekian-sekian. Ada surat dicop, penipuan dah berlaku daripada dulu-dulu, tuan-tuan. Maka sultan yang ada pun tak boleh jawab. Macam mana dia nak jawab soalan ni? Nampak betul ni surat ni, tanda tangan semua, dia cop mohor semua. Maka dipanggillah seorang ahli hadis. Ahli hadis tu dengan mudah saja berkata, orang ini telah meninggal dunia tarikh sekian-sekian, macam mana dia boleh tanda tangan? Ini pula tak pernah jumpa dengan ini, macam mana dia boleh mempunyai MOU kat sini? Tuan-tuan, tarikh ini penting untuk diingati kerana ia punya kaitan dengan ilmu sebenarnya. Maka akhirnya raja pun sedar itu penipuan yang diadakan oleh pihak Syiah untuk menuntut bela benda yang bukan hak mereka. Baik, antara karangan Ibnu Mulaqin, Irsyad Nabi ila Tashih' Tanbih, Ashbah wa Nazair. Ashbah wa Nazair ni kitab dalam ilmu usul fiqih. Ada juga Ashbah wa Nazair dalam bab lughah, dalam bab bahasa. Al-I'lam bi Fawaid Umratil Ahkam, Ikmal Tahdhib Al-Kamal, Tahdhib Al-Kamal, Al-Badr Al-Munir fi Takhrij Ahadith Syar' Al-Kabir, Tuhfat Muhtaj ila Adilatil Minhaj, Al-Bulgha fi Ahadith Al-Ahkam, Tazkirah fi Ulumil Hadis, Tabaqat Awliya, dan banyak lagi. Ibnu Lakin wafat pada malam Jumaat 16 Rabiul Awal 804 Hijrah. Jenazahnya dimakamkan di Mesir. Jadi ini adalah sedikit cerita untuk kita faham tentang kitab yang hebat yang berada dalam pegangan kita pada pagi ini. Macam berikut. Ini baru introduction ni, macam belajar kat universiti ni, tuan. Dulu kami belajar kitab hadis ni 4 tahun tau. Agak-agak bila nak habis belajar ni? Tak apa tuan, tak habis pun tak apa, yang penting kita belajar. Esok dalam kubur tak tanya pun berapa banyak kitab yang kau baca. Dia tanya berapa banyak ilmu yang kau amal. Baik, saya baca sikit kata pengantar kat sini. Hadis hukum adalah hadis-hadis yang membincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan buatan mukallaf. Hadis dalam kategori ini menjadi tumpuan ulama sejak dulu lagi. Mereka menghimpun, mengira, mengkaji. Perkara itu dicerminkan dalam banyak ucapan para salaf dan imam mujtahidin yang menjadi ikutan mazhab, ikutan umat. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, bilangan sunnah hadis-hadis hukum daripada Rasulullah kira-kira 900 hadis. 900 hadis. Seorang berkata kepadanya, Abu Yusuf mengira sebanyak 1100 hadis. Abu Yusuf ni anak murid kanan kepada Abu Hanifah. Ibnu Mubarak berkata, Abu Yusuf mengambil daripada berbagai sumber dan hadis-hadis lemah. Abdul Rahman bin Mahdi mengatakan bilangan hadis itu berkaitan halal haram cuma 800 hadis. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mengatakan bahawa ada 500 hadis lebih. Semuanya dimiliki oleh Malik melainkan 30 hadis saja. Semuanya dimiliki oleh Ibn Uyainah melainkan 6 hadis saja. Nak cerita kepada kita, hadis-hadis hukum ni tak banyak pun. Gitu juga kalau kita baca dalam Quran, perkara yang namanya hukum, tuan dimulai kawan sekalian, mungkin tak sampai 10% pun daripada 6,236 ayat itu. Tak sampai 10%. Selainnya merupakan adab, akhlak, sikap, perangai. Alangkah baiknya kalau orang Islam faham bab ini, maka tidaklah mudah untuk kita menghukum orang, kerana Quran sangat mesra dalam pendidikan manusia, terapi manusia itu. Kerana pendekatan Quran lebih kepada tarbiyah, didik, pujuk, bimbing, cerita. Ya, jangan sampai kita orang baru masuk Islam benda dah sunat ke belum tanya. Ni kenapa tak pakai tudung ni? Ya tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, masih banyak perkara untuk dikemukakan, dibawa, dipujuk,
Ya, inilah dia metodologi Quran, terutamanya untuk mereka yang baru masuk Islam. Ya, jadi daripada ratusan ribu hadis Nabi itu, tak sampai 1% pun tuan-tuan yang berkaitan dengan hukum-hukum. Saya ini merupakan mawa'iz, merupakan motivasi, merupakan cerita, merupakan bimbingan, panduan, amalan. Jadi semua ucapan ini menunjukkan bahawa para ulama kita berusaha mengimpun dan menguasai hadis-hadis hukum. Hal ini kerana menguasai hadis akan memudahkan mereka menempuh jalan ijtihad. Menurut Syekh Abdul Fattah Abu Udah, perbezaan bilangan hadis yang mereka sebutkan punca daripada 4 perkara. Ini Abdul Fattah Abu Udah ni ulama moden, meninggal dunia 1417 Hijrah, lebih kurang 40 tahun lalu. Ini adalah seorang ulama dari bumi Syam. Jadi Abdul Fattah Abu Udah ni antara ulama hadis yang kemudian yang ada di muka bumi. Beliau berkata, pertama, perbezaan dalam cara kiraan. Sesetengah daripada mereka mengira sebuah matan memiliki 2 jalur sanad yang berbeza sebagai 2 hadis, setengah mengatakan sebagai 1. Kedua, perbezaan dalam melihat hadis tentu sama ada termasuk dalam hukum ataupun adab. Dan ketiga, perbezaan dalam menilai kesahihan hadis itu. Yang keempat, perbezaan khazanah ilmu yang mereka miliki. Yalah, para ulama ni ada yang mempunyai ilmu yang lebih, ada yang kurang kerana kurang rujukan, duduknya jauh. Maka ada faktor seperti ini yang mempengaruhi pengiraan hadis mereka. Selain berusaha mengimpun dan menguasai hadis-hadis hukum, para ulama juga memfokuskan perhatian kepada aspek kesahihan hadis itu. Kaedah seleksi yang diamalkan atas hadis hukum lebih ketat bandingkan kisah dan juga fadail. Kalau cerita, kalau berkaitan dengan kelebihan beramal, bawalah beberapa hadis pun. Tapi kalau berkaitan hukum, kena ketat, kena hukum. Hal ini kerana hadis-hadis hukum membentuk ibadah dan amalan. Semua ulama bersepakat bahawa amalan itu mesti dipastikan selari dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ahli hadis berkenaan kepentingan berhati-hati dalam memastikan kesahihan hadis sangat banyak. Salah satu daripadanya kata-kata Ibnu Mahdi, iaitu bermaksud, apabila kami meriwayatkan daripada Nabi berkenaan hal haram dan hukum hakam, kami memperketatkan sanadnya, meneliti perawinya. Apabila kami meriwayatkan berkenaan fadail, iaitu keutamaan, pahala, dosa, kami bermudah-mudah dalam menilai sanad dan perawinya. Ni polisi cerita, maka dia tak ada kaitan dengan hukum, cerita, boleh terima boleh tak terima. Nampak tak? Pagi tadi saya datang masjid yang awal, orang semua ada, saya dengar orang baca Quran, cari-cari tak nampak ke mana. Contoh cerita, ya, kerana ia tak berkaitan dengan hukum, dia cerita. Tuan-tuan ni boleh sekalian. Dulu kat tempat ni ada seorang kaya, dia ni seorang yang sangat baik hati, dia bantu ramai orang pergi belajar. Contoh cerita, barangkali betul, barangkali salah. Ya, baik. Kesan daripada semangat ini melahirkan berbagai kitab yang khas didedikasikan untuk menghimpun hadis-hadis hukum. Salah satu kitab yang paling lengkap ialah Sunan yang dikumpulkan oleh Abu Dawud. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seorang menghimpun hadis-hadis lebih sempurna daripada diriku. Setiap hadis yang terkandung dalam kitab ini telah melalui proses seleksi yang sangat teliti dan diriwayatkan dengan menyebut sanad-sanadnya. Begitu juga kitab Muntaka karya Ibnu Jarud yang nipis tapi kaya dengan mutiara ilmu. Selain kedua kitab ini, tidak dihitung kitab-kitab yang ditulis untuk membincangkan hadis-hadis hukum dari berbagai aspek. Sajalah tuan-tuan nak cerita, ini kemuliaan Islam, Allah menjaganya kerana semuanya tertulis. Ya, semua telah ditulis. Kalau mereka mengatakan hadis Nabi tulis 150 tahun lepas Nabi wafat, itu satu kesalahan, satu kezaliman, satu kepalsuan. Kerana semasa hidup lagi Nabi SAW telah diberitahu tentang sahabat-sahabat menulis hadis-hadis Nabi SAW. Mereka menulis di atas pelepah kurma atau kulit binatang. Ya, masih ada yang ditulis, disimpan. Kalau kita pergi ke Topkapı di Istanbul, Turki, itu ada bukti-bukti menunjukkan disimpan menjadi kemuliaan. Ditulis zaman berzaman. Kalau tak, macam mana boleh sama amalan orang Islam di seluruh dunia, tuan-tuan? Kerana hadis yang menerangkan Quran, dan Quran mengatakan dirikan solat. Tuan-tuan pergi ke Morocco, berbeza ke orang kat Morocco sembahyang? Tuan-tuan pergi ke India, boleh tak masjid dalam masuk masjid mereka untuk sembahyang? Boleh. Tapi kalau Nabi Isa itu turun untuk sembahyang di gereja di India, terus saya kata jauh di gereja di Pakistan, dah beza dah sembahyangnya. Bahasanya pun lain, gayanya pun lain, nyanyinya pun lain.
pening kepada Nabi Isa, tuan. Tak sama langsung. Jadi kita orang Islam ini bukti yang tidak boleh dinafikan. Di mana-mana pun sama saja. Puasa itulah waktunya. Zakat itulah kadarnya. Boleh bersatu satu dunia buat. Sedangkan Quran tidak memperincikan semua itu. Mana lagi bukti selain daripada hadis yang telah pun ditulis dan dibukukan sampai kepada kita pada hari ini. Kalau cerita bab Nabi saja, tuan-tuan, ribuan kitab ditulis oleh para ulama, ribuan, bukan ratusan, ribuan. Semua orang itu menutup hidupnya dengan menulis sirah Nabi SAW dalam berbagai-bagai persembahan. Ada seorang ulama namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menangi hadiah award daripada Arab Saudi, King Faisal, kerana tulis kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum, antara kitab sirah yang paling bagus untuk kita baca. Telah pun diterjemahkan oleh Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Antara seorang lagi bernama Abdul Hasan Ali An-Nadwi, orang alim yang salih ni, tuan-tuan, ulama India, keturunan Rasulullah SAW. Hidupnya sangat sederhana. Kalau orang datang ke rumahnya lepas asar, belum orang tu buka mulut, dia dah pesan apa-apa yang orang tu nak tanya. Wali Allah, kan? Antara anak muridnya adalah almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz Nikmat, anak murid kepada Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar India. Kalau dia hadir dalam satu dewan persidangan untuk sebagai peserta, bukan sebagai pembentang pun, semua orang akan terdiam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, macam di atas kepala mereka ada burung bertinggi. Nak ceritakan begitu hebatnya, tawaduknya, haibahnya, sampai semua orang akan takut pada dia. Termasuk Dr. Yusuf Qaradawi berkata, bila kita duduk dengan dia, kita rasa aura dia tu, Masya Allah, luar biasa. Abdul Hasan Ali An-Nadwi menulis satu sirah Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Yang nak cerita tentang Nabi ini dan juga hadis-hadis Nabi ini dibukukan ribuan, tuan-tuan, ribuan. Ya, tak ada tempat yang boleh menyimpan kitab-kitab hadis yang begitu banyak. Tak ada tempat yang sempurna. Ya, untuk mengumpulkan kitab-kitab yang terlalu banyak, kerana para ulama telah berkhidmat untuk Islam ini dengan penuh keikhlasan sampai kepada kita hari ini. Ya. Maka dikatakan lagi, pada hari ini himpunan ahli-ahli hukum selalu menjadi bahan bacaan ada 3 kitab tebal. Kitab tebal itu adalah Muntaqa al-Akhbar oleh Ibn Barakat Majid Ibn Taymiyah yang mengandungi 5029 hadis. Ibn Taymiyah ni adalah seorang ulama mazhab Hambali. Beliau ni seorang yang kontroversi. Jika kita membaca, mengkaji karya-karya beliau, tidaklah seteruk yang dikatakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab sebenarnya. Ibn Taymiyah adalah seorang ulama, dia ada betul, dia ada salah. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali, banyak kebaikannya, ada kekurangannya, kerana dia manusia biasa. Orang yang baik adalah orang yang melihat kebaikan orang, bukan mencari keaibannya. Kalau cari keaiban, saya pun ada beribu-ribu, ratusan ribu agaknya. Kenapalah saya cari keaiban orang telah meninggal dunia? Dia hanya berpandangan, dia orang alim, dia bagi pandangan yang tak sesuai dengan kita, tak apalah, tinggalkanlah. Jadi Ibn Taymiyah adalah antara ulama yang menulis kitab hadis hukum, ada 5029 hadis. Anak murid Ibn Taymiyah ni seorang daripadanya Ibn Katsir. Ibn Katsir ni yang pengarang kitab tafsir yang terkemuka yang kita baca itu, Ibn Katsir, anak murid Ibn Taymiyah. Ya. Tapi Ibn Katsir tidak mengambil pandangan-pandangan yang ada pada Ibn Taymiyah itu sebahagiannya. Dia adalah seorang Syafi'i. Dia belajar pada gurunya Hambali. Maka dia memetik apa yang baik diambilnya, yang buruk diabaikannya. Itulah orang yang belajar. Lagi banyak ilmunya, lagi banyak tawaduknya, lagi banyak peluangnya untuk mengurangi, mencela, menghina orang-orang lain. Baik, kitab ini disyarahkan oleh Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Ini seorang ulama dari Yaman, namanya Muhammad Ali Asy-Syaukani. Ya, beliau ni bermazhab Syiah sebenarnya, tapi Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ni dia tak adalah melampau macam Syiah-Syiah yang ada di dunia pada hari ini. Cuma Syiah ni dimaksudkan oleh ulama terdahulu ialah mereka mendahulukan Imam Ali mengatasi yang lain. Mereka dipanggil Syiah kerana dia meletakkan Imam Ali karramallahu wajhah mengatasi kelebihan sahabat-sahabat yang lain. Jadi siapa saya melebihkan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatasi sahabat-sahabat yang lain, mereka panggil Syiah. Bukan macam Syiah yang bukan-bukan ini letak batu kat kepala sujud.
Semayang ikut cara dia, perempuan di depan, lelaki kat belakang. Semayang di negara Syiah, perempuan saf depan, lelaki saf belakang. Ya, banyak lagi kesesatan yang berlaku dalam amalan mereka. Muhammad Ali Syaukani bukan begitu gaya. Muhammad Ali Syaukani adalah seorang ulama Syiah Zaidiyah yang sudah mempupus pada hari ini. Ya, baik. Kitab pertengahan adalah kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Asqalani yang kita sebutkan tadi. Bilangan hadis terhimpun sebanyak 1456. Terlalu ramai ulama yang menulis syarah kitab ini, antaranya Al-Amir As-San'ani, Muhammad Siddiq Khan, Hasan Khan, dan guru kami Syekh Nuruddin Itr di Syria, serta Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ad-Dari dari Jakarta. Seperti yang saya sebutkan tadi, ulama-ulama Indonesia ni ramai yang hebat-hebat, tuan-tuan. Ramai hebat. Adapun kitab yang nipis ialah Umdatul Hakam min Kalam Khairil Anam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mengandungi 430 hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebagaimana Bulughul Maram, terlalu ramai ulama yang menulis syarah ke atasnya sampai ke hari ini. Boleh lagi ke tuan-tuan? Dah pukul 7.10 ni? Boleh? Saya dah penat ni. Tak ada minum pagi ni kan? Balik minum sendiri. Oleh sebab hadis-hadis hukum menjadi asas wajana fiqih dan mazhab, sesetengah ahli hadis menghimpun hadis-hadis yang menjadi hujah dan dalil mereka dalam kitab yang khas. Bagi mazhab Syafi'i, antara usaha awal dalam perkara ini ialah kitab Musnad Imam Syafi'i yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Asam. Walau bagaimanapun kitab ini hanya menghimpun sedikit saja daripada hadis digunakan oleh Imam Syafi'i, tokoh hadis paling sempurna menghimpun dari mazhab Syafi'i adalah Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubra, Ma'rifah Sunan wal Athar, Sunan Sughra, Khilafiyat dan banyak lagi. Jasa beliau dalam hal ini diiktiraf oleh Imamul Haramain dalam ucapannya, semua pengikut mazhab Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Al-Baihaqi. Imam Syafi'i yang berhutang budi kepadanya kerana usahanya yang gigih membela mazhab dan pandangan Imam Syafi'i. Ini adalah dalam susu galuh mazhab Syafi'i. Antara imam paling banyak jasa kepada mazhab Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Kita semua berhutang budi pada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berhutang budi pada Baihaqi, kata para ulama. Selepas Baihaqi, usaha dilanjutkan dan dikembangkan tokoh-tokoh hadis mazhab Syafi'i. Salah seorang daripadanya Umar bin Ali bin Ahmad Al-Misri yang dikenali dengan nama Ibnu Mulaqin ini. Beliau menulis Al-Badrul Munir fi takhrij hadis Rafi' Al-Kabir, 6 jilid tebal, dan ringkasannya dalam Khulasa Al-Badrul Munir. Beliau turut menulis kitab Tuhfatul Muhtaj fi Adiyatil Minhaj setebal 8 jilid, mengkaji dan menilai hadis-hadis yang menjadi hujah dalam masalah fiqh dan Minhajul Talibin oleh Imam Nawawi. Nak cerita pada tuan-tuan, ini nama-nama tuan-tuan, nama-nama asing bagi kita kerana kita bukan penuntut ilmu. Kalau orang tu belajar dalam bidang kedoktoran, medical, dia akan boleh sebut nama macam-macam pakar yang kita pun tak kenal. Yang kita kenal dia je. Betul tak? Kerana benda itu tak penting bagi kita sebab kita tak masuk bidang itu. Ini bertujuan untuk memberitahu kepada kita, tuan-tuan, namanya sanad. Sanad ni adalah periwayatan. Ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya gambarkan tadi, contoh paling mudah, sembahyang kita sama di mana-mana tempat. Takkanlah tak ada satu rujukan yang kukuh yang menyebabkan semua orang sembahyang sama, tuan-tuan. Kalau ada beza-beza kecil-kecil, gerak-gerak jari ke ataupun amin dibunyikan atau tidak, itu saja. Tapi basic prinsipalnya sama semua. Itu sempurnanya Islam, tanpa ada siapa pun dapat mengecam ataupun dapat mengubah apa terdapat padanya, tuan-tuan. Baik, seterusnya, kitab Bulughah sangat mirip. Saya baca terus di bawah ni. Kitab Bulughah sangat mirip kitab Umdatul Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kedua buku ini berusaha menghimpunkan hadis-hadis hukum yang menjadi rujukan para fuqaha. Walau bagaimanapun, Bulughah memiliki keistimewaan sendiri kerana mengkhususkan bahasanya kepada hadis di mazhab Syafi'i sahaja. Selain itu, susunan bab dan hadis dalam kitab ini mengikut susunan terdapat dalam Minhajul Talibin oleh Imam Nawawi yang wafat pada 676 Hijrah. Maka sekaligus rujukan penting bagi ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin. Menurut saya, kitab ini perlu dimiliki dan dirujuk oleh semua pengamal mazhab Syafi'i Indonesia supaya kita dapat buktikan kepada orang yang mengatakan mazhab Syafi'i ini dibangunkan di atas dasar pandangan, tak ada rujukan. Ini pandangan yang zalim, tuan-tuan. Kerana Imam Syafi'i mengasaskan fatwa-fatwanya semua daripada Quran dan hadis, bukan pandangan-pandangan peribadi beliau.
Jadi bagi kita yang berbangga jadi mazhab Syafi'i, kena baca kitab ini dan buktikan kepada orang yang mengatakan sebaliknya bahawa inilah bukti semua pegangan yang ada. Ya, saya baca satu hadis saja pagi ni tuan-tuan. Hadis pertama, panjang cerita kat awal ni, kita baca waktu lain cuba tuan-tuan buka muka surat 3. Lepas ni Romanize punya muka surat bab pertama, muka surat ketiga. Satu hadis saya baca pagi ni. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu fi qissati mazada al-musyrika an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi asabathu al-janabatu ina'an min zalika faqala izhab fa'afrighu alayka. Artinya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata berkaitan berkenaan bekas kulit milik seorang musyrik, bahawa Nabi memberikan satu bekas dipenuhi air kepada seorang yang berjunub, lalu Nabi bersabda, pergilah dan siramlah tubuhmu dengan air itu. Ini asas penting dalam bab taharah yang menunjukkan kepada kita kemudahan dalam bersuci. Ada banyaklah aspek yang dibincangkan oleh para ulama daripada hadis ini. Pertamanya, menunjukkan kepada kita keharusan untuk berkongsi bekas dengan orang bukan Islam, termasuk dalam urusan bersuci. Andai seseorang daripada kita pergi ke dry clean, laundry contohnya, mesin basuh kan, yang banyak orang muda sekarang pergi basuh baju dekat luar kan, dobi kan, tak perlulah nak sertu pula mesin basuh tu tuan-tuan, dimulai Allah sekalian. Kerana hadis ni senang. Kita pergi makan kat Jerman, pergi ke hostel, tak mampu nak sewa hotel, duduk kat hostel, maka duduklah dengan orang bukan Islam, pinggan mangkuknya semua diberikan kepada kita, digunakan. Orang kafir makan apa kita tidak tahu. Tidak disuruh kita untuk sertu pinggan itu tuan-tuan. As simple as that. Ya, ini dia buktinya. Kerana Nabi kita SAW telah pun menyuruh untuk diambil air pada bekas yang orang musyrik gunakan. Apa orang musyrik makan? Bangkai, apalagi benda haram. Tapi Nabi tidak menyuruh untuk disertu tempat itu. Begitu juga kita beli rumah orang kafir. Ustaz, rumah orang kafir itu anjing berapa ekor dia beli, Ustaz? Habis kau nak sertu satu rumah dengan kapek-kapeknya, dengan barang-barangnya. Siapa ajar engkau? Islam tidak menyuruh engkau begitu, teruk menganiaya, menyusahkan dirimu berdasar kepada hadis ini. Maka perkara ini menjadi asas yang penting untuk mazhab Syafi'i berhukum dari sudut hukum-hukum yang diisbatkan. Nampak tak tuan-tuan dimulai Allah sekalian? Jadi bila orang itu berkata dengan kejahilan, akan nampaklah kekurangan dan peliknya agama Islam ini. Kerana yang banyak bercakap itu pandai bercakap, tidak tahu hukumnya. Lebih malu kan kalau dia pergi publish pula di media sosial. Jadi tuan-tuan dimulai Allah sekalian, ini satu hadis saja saya nak baca pagi ni untuk kita mengetahui bahawa hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i adalah berpandukan kepada Quran dan kepada hadis-hadis yang sahih. Bukannya perkara-perkara yang difikir-fikirkan, diagak-agak. Oh, agak boleh lah. Oh, tak boleh. Oh, nanti. Bukan begitu tuan-tuan, ada asasnya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit santapan rohani pada pagi ini, dengan ilmu yang disampaikan daripada teras hadis-hadis Nabi adalah antara perkara yang paling penting untuk kita belajar. Kerana dalam hadis mengatakan inna lillahi ahlin, inna lillahi ahlan, Allah ada ahli kat muka bumi. Maka kata para ulama hadis, yang dimaksudkan dengan ahli keluarga Allah di muka bumi adalah kami. Kerana kamilah yang menjaga Islam ini. Kerana hadis-hadis Nabi mentafsirkan Quran. Kalau tidak ada hadis, tidak orang faham Quran. Baik, sekian saja dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya rahman. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin.